Kalau tuan-tuan lihat beberapa riwayat yang berkaitan dengan orang yang gemuk ataupun berperut buncit, ada hadis yang masyhur berkenaan dengan hal ini. Tetapi para ulama mengatakan hadis-hadis yang mengatakan bahawa Allah benci orang yang gemuk ataupun berperut buncit, hadis itu tidak sahih. Kan, hadis itu tidak sahih. Jadi siapa yang malam ni rasa perut dia buncit, rasa dia gemuk, jangan risau, jangan risau. Ulama kata hadis ini tidak sahih. Cuma hadis ni kadang-kadang digunakan oleh orang yang jual barang dan sebagainya, yang tujuan dia nak guna riwayat-riwayat itu untuk mengatakan bahawa kita kena diet, kita kena kurus dan sebagainya. Cuma malam ni saya nak ambil perhatian tuan-tuan sekalian oleh sebab dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir, dia bawa cerita pasal orang tu perut dia buncit. Maka apa pandangan para fuqaha berkenaan dengan hal yang sedemikian? Contoh yang kita sebut tadi, iaitu benarkah ada riwayat yang kata Allah Ta'ala benci kepada ahli ilmu yang berbadan gemuk? Kata Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid, dia kata ungkapan yang mengatakan Allah benci orang yang gemuk ataupun ahli ilmu, ulama yang berbadan gemuk, kata Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid, hadis-hadis itu ataupun riwayat-riwayat itu tidak ada yang sahih dan tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid, dia kata bila kita teliti hadis ini, jelaslah menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini tidak berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kita tidak boleh menisbahkan hadis kononnya Allah Ta'ala benci kepada orang yang gemuk ataupun berperut boroi, tak boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini walaupun ada beberapa riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi, tapi hadis itu tidak sahih. Tidak sahih. Cuma ada beberapa hadis lain yang pada zahirnya nampak seolah-olah, kan, seolah-olah tercelanya orang yang gemuk ataupun yang berperut buncit. Tetapi apakah itu yang difahami oleh para ulama atau bagaimana kefahaman yang sebenarnya dalam agama? Baik. Maka contohnya tuan-tuan sekalian, hadis Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun wa yanzirun wa la yafun wa yadhharu fihimus siman. Nabi kata generasi yang terbaik adalah generasi pada zaman aku, kemudian zaman selepasnya, kemudian generasi selepasnya. Sesungguhnya pada masa akan datang, Nabi kata, akan ada kaum yang suka khianat dan tidak boleh dipercayai. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Mereka bernazar tetapi tidak melaksanakan nazar itu, dan nampak kelihatan pada mereka kegemukan. Nabi sebut yang tu. Mereka ni siapa dia? Kaum yang suka khianat, tak boleh dipercayai, kesaksian dia juga tak boleh diterima, bernazar tapi tidak laksanakan nazar, dan kelihatan mereka ni orang yang gemuk. Jadi kita nak kena faham berdasarkan kepada syarah yang betul, kan, huraian yang betul di sisi para ulama. Satu lagi contoh hadis dalam Sahih Muslim dan dalam Musnad Imam Ahmad, khairu ummatil qarnul ladzina bu'ithtu fihim thumma alladhina yalunahum thumma yakhlufu qaumun yuhibbuna as-samanah yashhaduna qabla an yustashhadu. Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, yakni di tengah para sahabat, kemudian generasi selepasnya. Kemudian datanglah satu kaum yang suka menggemukkan badan. Mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Yang ni tuan-tuan sekalian, ada dua hadis
yang kita boleh ambil sebagai bahan untuk kita bincang. Jadi pasal apa? Tadi kita baca, bila kita tengok mufassirun seperti Imam Ibn Kathir, dia mentafsirkan surah Fussilat ayat 23, dia cerita pasal orang yang perut buncit. Dan ini dua contoh hadis yang sahih, yang mana Nabi pun cerita pasal ada kaum yang suka menggemukkan tubuh dia. Maka ini termasuk hadis yang ada, yang dipanggil sebagai hadis muskil. Hadis muskil, hadis yang mana ada isu, ada problem, yang mana kita nak kena faham dengan cara betul. Tidak mudah untuk kita faham sebegitu. Apakah gemuk di sini bermaksud orang yang gemuk daripada kecil, ataupun orang yang memang macam tu tubuh dia, yang bukan pilihan dia, yang out of control? Kalau begitu, kenapa agama cela orang-orang yang macam ni? Maka jawapan itu dihuraikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata wa hadzal hadis muskil. Dia kata hadis ni termasuk hadis muskil. Benda yang jadi polemik, yang jadi tanda tanya orang-orang awam. Benda yang susah nak faham. Dia kata sebab apa menjadi muskil? Kenapa dia kata wa hadzal hadis muskil? Dia kata sebab gemuk ni, dia kata gemuk ni ada masa dia bukan pilihan kita. Dia jadi sendiri. Dia jadi sendiri. Kita kontrol macam mana sekalipun, dia nak gemuk, dia gemuk. Ada orang kurus, bukan sebab dia kurang makan. Makan banyak pun dia tak gemuk. Kan? Adik saya, tuan-tuan, adik saya perempuan. Adik saya nombor berapa yang perempuan. Kurus. Memang kurus. Anak dia semua bulat-bulat, montel-montel. Anak dia. Orang tengok anak lagi besar daripada mak. Dia kurus. Saya kata kat dia, makanlah coklat. Kalau orang kata gemuk ni, makan coklat. Lepas makan tidur. Kan? Bagi gemuk. Bagi berisi. Dia kata, abang, dia kata, buat semua dah, dia kata. Orang cerita, kata lepas tidur, mandi. Lepas makan, mandi. Nak bagi gemuk. Lepas makan, tidur. Makan coklat, minum susu, semua hak orang kata boleh gemuk tu dia buat semua. Tak gemuk-gemuk. Yang kita ni makan sikit gemuk lah. Kan? Jadi manusia ni dia tak sama. Respon tubuh kepada makanan ni dia tak sama. Metabolisme kita tak sama. Tubuh kita berbeza. Tubuh saya dengan tubuh tuan-tuan tak sama. Ada orang makan sikit dia boleh gemuk. Ada orang makan banyak macam mana pun tak gemuk-gemuk. Jadi maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata gemuk ni, dia kata ada jenis gemuk yang bukan pilihan manusia, bukan salah dia, bukan salah dia. So dalam keadaan macam ni, kata Syekh Utsaimin, macam mana agama nak cela orang macam ni? Agama tak cela orang macam ni. Itu bukan maksud hadis ini, bukan maksud dia. Maka kata Syekh Utsaimin, para ulama menjawab, maksud hadis ini, celaan ini ialah kepada orang yang memang sungguh dia makan, dia tahu bila dia makan macam tu akan menggemukkan dia, maka dia tak peduli tubuh dia gemuk dengan sebab makan. Itu maksud dia. Dia tak jaga diri dia, dengan sebab dia tak jaga diri dia menyebabkan dia gemuk, maka itu yang dimaksudkan oleh agama. Dia kata perhatian utama mereka ialah untuk memuaskan nafsu, manakala ada orang yang gemuk bukan kerana pilihan dia, itu tidaklah dicela dalam agama. Kata Syekh Utsaimin, siapa yang gemuk bukan kerana pilihan dia, itu tidak dicela oleh agama. Sebagaimana orang tu tinggi, bukan pilihan dia, dia tinggi. Dia rendah, bukan pilihan dia. Dia hitam, dia putih, itu bukan pilihan dia. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa gemuk yang dicela bukanlah semata-mata gemuk itu semata-mata. Imam Nawawi kata, yang kata gemuk ni bukan maksud gemuk tu, tapi dia kata pasal sikap orang tu yang suka makan secara berlebih-lebihan, suka minum tanpa kawalan. Yang tu yang dimaksudkan, bukan sifat fizikal orang tu. Kata Imam Nawawi, dia kata maksud di sini bukan semata-mata gemuk,
Dia kata para ulama menjelaskan bahawa mensyarahkan hadis itu, yang dicela ialah orang yang jadi gemuk kerana ikhtiar dia, kerana pilihan dia, kerana usaha dia sendiri. Maka siapa-siapa yang gemuk secara semula jadi, itu tidak termasuk dalam hadis ini. Kan? Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan ialah orang yang sengaja, dia tak peduli. Dia nak makan tengah malam, dia nak makan banyak, dia tak kawal diri dia, dia ikut nafsu makan dia, maka orang tu yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tadi. Itu, tuan-tuan sekalian. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dia kata orang gemuk yang dicela dalam agama ialah orang gemuk sebab dia banyak makan dan lupa akhirat. Itu maksud dia. Orang gemuk yang lupa akhirat kerana lifestyle dia, gaya hidup dia. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dia kata iaitu orang yang besar tubuh dia, gemuk kerana banyak makan dan lupa akhirat, dan kerana sedikit iman dia. Dia tidak ada rasa takut dan bimbang kepada Allah, dan dia tak peduli tentang perintah dan larangan Allah. Manakala orang yang gemuk bukan sebab dia tidak peduli hukum hakam agama, maka itu tidaklah membahayakan. Dia semula jadi, yang itu tidaklah yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang tidak peduli tentang peraturan-peraturan, orang yang tak peduli tentang hukum hakam. Maka itu yang dimaksudkan dalam agama. Cuma tuan-tuan, saya nak sebut satu benda. Kan? Saya nak sebut satu benda yang kadang-kadang kita ni kalau bab makan ni kita nak kena ambil tahu. Hari ini pilihan makan tu banyak lah, terutamanya kita di Penang. Kan? Di Penang ni orang kata syurga makan. Saya kawan-kawan saya lawyer-lawyer di Kuala Lumpur, kalau holiday je, school holiday, datang Penang semua. Saya kata kenapalah datang Penang, aku nak makan nasi kandak pun payah. Kan? Orang Kuala Lumpur pakat datang Penang, kita nak makan pun susah tuan-tuan, dengan jam jalannya, dengan kedai penuh orang. Pasal datang Penang buat apa, pergilah tempat lain. Dia kata Penang ni ada dua, dia kata, yang dia suka sangat datang Penang. Satu, makan, kan? Yang kedua pelancongan lah, hotel, pantai apa semua. Baik. Dalam agama kita tuan-tuan, makan ni bukan kata benda yang tak bagus. Bagus, kita enjoy makan, cari tempat sedap dan sebagainya. Tapi yang saya nak pesan malam ni, bagi para suami, jangan dia seorang yang makan sedap, tapi isteri dengan anak-anak di rumah dia lupa. Tak bagus. Yang tu tak bagus. Kalau kita sebagai suami, kita boleh keluar rumah, kita enjoy pemandangan, makan dekat Seagate, tengok view cantik apa semua, isteri kita juga berhak untuk menikmati benda tu. Anak-anak kita juga berhak untuk menikmati perkara itu. Jangan kita hanya spend duit dengan kawan-kawan kita, tapi kita lupa anak bini kat rumah. Balik tengah malam, isteri makan apa kita tak tahu, anak makan apa kita tak tahu. Tak boleh. Ini bukan akhlak yang baik. Tambah pula sekarang ni, orang kita dia keluar dan minum bukan hanya untuk kopi, tapi style tu dia beli sekali. Kan? Makan tempat mahal. Ada ke kopi RM20 tuan-tuan? Kan? Kopi 20, itu bukan kopi tu. Tapi nak tunjuk bahawa kita beli bukan sekadar kopi, tapi dia punya suasana dia. Apalah salahnya kita bawa isteri kita, bawa anak-anak kita juga untuk menikmati apa yang kita nikmati dengan kawan-kawan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Daud, hadis ni dalam Sunan Abi Daud, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita aw iktasabta wala tadrib alwajh wala tuqabbih wala tajhur illa fil bait. Nabi kata hendaklah dia bagi makan bagi isterinya sebagaimana dia makan. Apa yang kita makan, itu yang kita bagi makan kat isteri. Kalau kita jumpa makanan sedap di luar, beli, bungkus, bawa balik.
Tunjuk yang kita ni ingat dekat dia, yang kita sayang dekat dia, menyebabkan kita beli, kita tapau, bawa balik untuk dia juga rasa benda yang kita rasa. Bagi pakaian dekat dia sebagaimana pakaian hak kita pakai. Kalau kita pakai brand yang tertentu dengan harga yang tertentu, kualiti yang tertentu, maka kualiti yang sama, status yang sama mesti kita bagi kepada isteri kita. Ini yang kata sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita je pandai nak pakai yang branded tapi isteri kita abaikan. Jangan. Dan Nabi kata, wala tadribil wajh, jangan pukul wajah dia. Kalau kita betul-betul mengaji sunnah, kita takkan pukul wajah isteri kita. Takkan pukul. Apa nama tempeling ke, tampak ke, sepak ke, apa-apa istilah sekalipun, pada wajah jangan kita buat. Mana-mana suami yang tidak pernah memukul wajah isterinya, itulah suami yang benar-benar mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pukul dia pada wajah, maka itu menjadi luka dalam diri dia. Dia jadi parut dalam diri dia. Lepas tu tidak mendoakan keburukan baginya. Kita jangan cela isteri kita, jangan cela. Saya pernah buat kes, tuan-tuan. Satu orang suami ni, dia kata isteri dia macam-macam. Dia kata muka hang ni, dia kata, dia sebut tu kemaluan tu, dia sebut kemaluan. Apa dia, saya tak mau sebut lah. Muka hang tu macam tu, dia sebut muka hang. Kita, tuan-tuan, kita bergaduh, kita berbeza pendapat dengan isteri kita, jangan sekali-kali kita cela dia dan kita buat banding muka dia ke, badan dia ke, macam benda yang buruk. Jangan. Ada kes di mahkamah, satu orang suami dia kata, hang ni macam kerbau pendek. Dia sebut kerbau pendek. Benda yang tak bagus. Fizikal manusia, apatah lagi dia isteri kita, jangan kita banding dengan benda-benda yang buruk. Maka kata Imam Malik, dia kata, contoh suami yang buruk ialah suami yang makan sedap di luar, tapi dia abaikan keluarga dia. Ini contoh suami yang buruk. Dia macam-macam makan sedap-sedap, tapi dia lupa bagi dekat keluarga dia. Kata Imam Malik, qabihun birrajul, dia kata betapa buruknya lelaki yang pergi makan makanan yang sedap-sedap tapi dia mengabaikan ahli keluarga dia. Ini kata Imam Malik. Jadi buruk benda-benda yang macam tu. Dan kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata janganlah seorang suami makan satu makanan yang khusus untuk dia, hak sedap-sedap, tapi itu tidak diberikan kepada ahli keluarga dia. Jadi ini contoh, tuan-tuan sekalian, pesanan-pesanan para ulama supaya kita ni bagi sama, kan? Kalau kita enjoy kehidupan kita, hendaklah isteri kita juga enjoy, seronok, menikmati rezeki, nikmat yang ada atas dunia. Anak-anak kita pun juga merasai, kan, nikmat yang ada di atas dunia ini. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita.